Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام، خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره، وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، إخوة الإيمان، Ustaz Nadir Saya Izzat Nazir, kemudian pengurusan perkampungan hijrah, Pak Kiai, sahabat-sahabat saya yang hadir daripada Saha Ja'fari, penghuni ataupun penghuni lah kan perkampungan hijrah ini, ya, sidang jemaah yang saya kasihi. Apa khabar tuan-tuan semua, ibu-ibu semua? Bukan ibu, ya anak-anak pun ramai ya, Alhamdulillah, kita diberikan peluang, taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di tempat yang begitu cantik lah ni, menawan, indah, ya. Maka alhamdulillah, berdasarkan perbincangan dengan owner kita kepada Tuan Haji Tunku Fadil, maka insya-Allah saya cadangkan kita baca nota ataupun catatan ringkas, ya, buku yang saya dan Ustaz Kushairi usaha untuk menterjemahkan, iaitu buku Qimatuz Zaman 'Indal Ulama, nilai masa di sisi ulama. Walaupun kita ni bukanlah ulama, ataupun tuan-tuan yang memilih untuk memondok di sini, kita duduk pondok, tak adalah nanti tahun 2050 ke jadi mufti lah ke, tak adalah, ya, jadi ustazah pilihan ke, tak adalah kan. Tapi kita ambil kira buku ini insya-Allah akan mengupas, membahaskan, membentangkan kepada kita bahawa kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang umur kita pun tak panjang mana, ya, antara ma baina 60 wa 70, antara 60-an ke 70-an umur kita. Maka perlu kita tamak, kedekut tentang nafas kita yang keluar masuk, usia kita yang sentiasa menghampiri kubur kita, masa kematian kita. Maka sebab itu buku ini insya-Allah, ya, akan kita bahaskan, akan kita bincangkan. Dan kalau ikutkan pada mukaddimah ini juga, ya, memetik catatan daripada guru kami Profesor Syekh Atiyah Mustafa, yang insya-Allah nanti hujung bulan ini akan sampai ke Malaysia. Maka beliau telah menyarankan ataupun menegaskan betapa nilai masa ini, dia modal yang sama lah. Saya ada 24 jam, Tuan Admin ada 24 jam, Tuan Tunku Fadil ada 24 jam, sama je masa kita. Tapi taufik yang Allah berikan itu yang membezakan dalam tempoh setahun. Contohnya, Al-Hijrah telah menyiapkan 3 fasa bangunan, contoh kan.
itu sebenarnya merujuk kepada masa. Kerana itu masa mengikut ta'rifan Syekh Salih Al-Ja'fari, iaitu zarful amal. Ya, apa yang kita nak isi peti kita yang kosong itu, sampul kita itu, akaun kita itu perlu diisi dengan apa? Dengan amalan, dengan bekalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit intro daripada Syekh Atiyah, dan saya nak terus kepada sedikit lagi mengenai biodata pengarang. Cuba tengok tu, X111. Kursus apa tu kat dayang? 13. Saya tak mengaji huruf Roman tu, saya tak mengaji. Saya belajar huruf Arab je. Okey, yang ada kitab buku surat 13. Elok ada kitab je baru mengaji. Kalau tak ada kitab tak mengaji nama dah. Beza mengaji ialah berkitab. Kalau tak ada kitab, dia jadi pendengar. Tolong dapatkan kitab semua. Kalau tak bayar malam ni, bayar bulan depan. Tak apa. Dia ada QR code ke, tak ada code ke, tak apa. Yang penting saya suka semua yang memondok, yang belajar, biarlah nampak kesungguhan kita, biar berkitab. Ambilkan John, pegang je dulu kitab tu. Okey, baik. Jadi kalau kita perasan untuk biodata pengarang, buku ni ditulis oleh seorang ulama daripada bumi Syam. Daripada Syria. Okey, daripada Syria, iaitu Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Nampak tak gambar dia tu? Nampak tak dalam kitab ada gambar kan? Itu wamannya Syekh ni, tuan. Jadi Syekh kita ni seorang Syekh ulama hadis yang bermazhab Hanafi. Okey, bermazhab Hanafi, tuan-tuan. Dan beliau ni salah seorang ulama yang lama tinggal di Saudi. Ya, tuan-tuan, di bumi Saudi. Jadi maknanya beliau bertugas sebagai salah seorang pensyarah. Okey, tuan-tuan, di Saudi. Dan sebelum jadi pensyarah, kita kena ingat, sebelum kita mengajar, kita mesti belajar dulu. Okey, maknanya disebut prinsipnya apa? Ta'allam summa tatakallam. Kau jangan nak komen-komen suka hati yo. Jangan nak ambil komen. Sebelum nak komen, belajar dulu. Kan? Sebab itu dalam hadis, kita mengaji hadis apa? Khairukum, yang terbaik dengan kalian ni siapa? Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik kalangan kalian ni siapa? Yang belajar, baru dia boleh mengajar. Ta'allama tu muta'allim. Apa muta'allim? Student. Kita walaupun acik-acik, aji-aji kita dah berumur sikit, tapi kita belajar. Dah belajar, dah handal, dah faham, kalau ikut prosedur dia, ambil tauliah, baru boleh mengajar. Ini standard, ini SOP biasa. Maknanya, kalaupun tuan-tuan tidak digelar kiai, maulana, syekh, ustazah, ustazah, ustaz, kau apa tuan-tuan, imam kau, sebelum kita nak ke depan, isi dulu diri kita, persiapkan diri kita dengan ilmu. Nampak tak? Ta'allam summa tatakallam. Dalam konteks hari ini kita tengok orang semua nak bercakap. Semua nak bercakap pasal agama ni. Dia komen ini, dia main. Dalam surau kita ni boleh isi berapa tadi? Kata 800 orang boleh isi. Yang imam seorang. Yang 799 siapa? Imam seorang sembahyang tadi. Yang baki kalau penuh lah musalla kita ni, yang baki itu bukan makmum, yang baki itu semua mufti. Apa maksudnya? Semua nak cakap, oh aku tak puas hati lah, oh imam baca Ustaz. Kalau tuan-tuan kita terror sangat, kalau handa benar kan, kita kata dulu, tadi imam baca surah apa? Itu satu, soalan awal ya. Surah apa imam baca tadi? Okey, saya boleh agak lah, saya cuba-cuba fikir-fikir tadi, An-Najmu ya. Betul? Surah An-Najmu. Okey, satu bab. Kemudian satu bab surah, nama surah. Kandungan surah An-Najmu ni apa? Cerita dia tentang bintang. Oh, cerita tentang Mi'raj Nabi SAW. Satu bab. Baru dua bab. An-Najmu. Kemudian tuan-tuan cerita apa tadi? Ayat yang dibaca tadi. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Kau jangan perasan kau baik.
Allah lebih tahu siapa yang takwa, siapa yang baik, siapa yang scammer, siapa yang membongak, siapa yang munafik, Allah tahu. Nampak tuan? Jadi maknanya kita sebelum nak komen, sebelum kita nak bersuara, nak bagi ulasan mengalahkan kita mufti, kita kena study dulu, belajar dulu, dah faham baru boleh cerita, baru boleh utarakan pandangan-pandangan kita. Maknanya pada mukadimah ini kita berkenalan dengan pengarang kitab kita ini, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Dia memang mengaji. Gato, tengok tu guru dia di mana. Gurunya tuan-tuan kalau tengok ada di India dan Pakistan. Ada di kampung halamannya di Halab, Syria. Ada dekat mana tuan-tuan? Ada dekat Al-Azharus Syarif sebab beliau masternya di Azhar di Mesir. Kemudian duduk Mekah Madinah pula mengaji dengan ulama Mekah, ulama Madinah. Pergi pula ke Maghribi tuan-tuan. Nah, ini sebahagian ulama-ulama yang telah ditemui yang pengarang kitab kita ni Syekh Abdul Fattah mengaji dengan mereka. Nampak tak? Maknanya apa tuan-tuan? Kita ya mungkin tuan-tuan ibu-ibu ayah-ayah sekalian ni nak jadi ulama besar, mungkin tak sampai lah. Tapi mungkin ada generasi anak cucu kita, cicit kita akan jadi ulama kerana tuan-tuan dan perempuan ni rajin belajar. Kan, tekun belajar, masuk kelas, memilih duduk dalam hutan untuk bersuluk, untuk menuntut ilmu, untuk menuntut redha Allah Subhanahu wa taala. Selesai yang itu mukadimah sajalah. Okey, baik. Kita pergi kepada bahagian yang pertama. Setengah jam tuan-tuan, tak lama dah, setengah jam ya. Ya, bahagian pertama kita perhatikan tajuk besarnya apa? Nas dan dalil berkaitan kepentingan masa. Nampak tak? Kan ada jam besar dekat depan Kaabah tu kan? Tuan-tuan, 5 km kita boleh nampak menara jam. Ya, dalam Masjidil Haram ni kita boleh nampak dalam jarak kita yang jauh. Okey, maka insya-Allah saya suka perbincangan kita ini tidaklah satu arah sahaja. Kita lebih suka interaksi dua hala. Boleh? Kalau takkan ponek ya, Cikgu Mizi datang jauh-jauh nak ambil rakaman, lah tak ada apa-apa pun isi ustaznya mukadimah yo. Malam ni sebab kita nak bagi bakal lain dulu. Kan? Belum masuk isi lagi lah. Boleh tuan-tuan, kita terus kepada halaman yang kedua, boleh? Qala bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan. Okey. Tajuk kecil ini mengandungi aspek yang luas dan perbahasan yang banyak serta saling berkait antara satu dengan yang lain. Tajuknya apa? Nilai masuk. Apa beza nilai masuk dengan nilai 3? Nilai 3 shopping, dompet melontar. Nilai masuk ni modal kita. Modal kita untuk bertemu Allah. Ya, muka surat 2 je, 2. Dua bahasa kita lah, 2 orang putih. 2 bahasa Melayu. Okey, baik. Jadi maknanya tajuknya kecil. Tapi cerita tuan-tuan bukan cerita 1 jam. Cerita masa depan kita. Apakah kita ni orang yang bahagia ditempatkan dalam syurga ataupun yang celaka yang dihumban dalam api neraka. Kan? Jadi aspek dia sangat luas, perbahasannya sangat dalam tuan-tuan dan berkait antara satu dengan yang lain. Maka kata Syekh, kata pengarang Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, masa mempunyai pengertian, definisi tuan-tuan, pentakrifan, kan? Dan nilai masa pun tuan-tuan berbeza-beza. Macam mana? Kalau kita tengok ahli falsafah, siapa ahli falsafah? Falsafah yang memang yang falsafah yang baiklah, ya, yang kita mengaji falsafah. Imam Ghazali terpaksa tulis kitab tentang tahafut al-falasifah, mengarutnya falsafah yang akhirnya menjerat kita. Konon-konon kita ni terlampau cerdik tapi akhirnya menjadi etis, mulhid, tak percaya kepada Tuhan. Tu sampahnya falsafah lah. Kan? Nak belajar falsafah, tapi al-falsafah kalau betul panduan mantik dia betul, panduannya diukur dengan panduan Quran dan Sunnah, logik yang fitrah, maka falsafah tu bagus. Ahli falsafah dia tengok lampu ni tak macam kita tengok lampu. Ahli falsafah dia tengok tulisan ni lain. Tu dia orang punya style lah. Kita punya pemikiran tak ada sampai ke situ falsafah pun tak ada. Okey, baik. Satu bab. Orang bisnes, orang berniaga,
Kan lain berkojar dia daripada Johor tu pukul 6 sorang sampai dia Senawang. Tengok sama komat sampai. Orang meniaga dia lain pula cara pengurusan masa dia. Kan kalau dia buka kedai pukul 10.30, orang datang sarapan pukul 7, lepas subuh dah sampai. Kan acik-acik yang jemaah subuh tu nak binam, dia buka kedai pukul 9. Lepas tu banyak tutup daripada buka. Ini insya-Allah capek bungkui. Sebab apa? Tak serius perniagaan yang tak begitu bersungguh-sungguh. Samalah. Kan kita kawasan-kawasan kita ni mungkin banyak duyan mantin Jolobu ni kan. Duyan, petani. Orang yang kerja kilang. Kita masuk kepada semua tentera, askar, polis. Saya baru ni ceramah dengan Jabatan Immigration, budak-budak yang tengah kursus. Kan budak-budak muda lah, 19-20 tahun bawah SPM kan. Jadi beza. Yang jaga immigration beza, yang jaga barang custom, yang jaga orang immigration masa beza. Okey, apatah lagi kalau kita terbabit dengan PRU. Tiba-tiba gambar saya, poster saya ada pula kat hutan-hutan ni semua bertanding. Parti ni parti Sahah nama dia. Parti baru. Politik, saya pergi jumpa orang asli, saya jumpa orang toping tu, orang gaung ni saya jumpa. Masa seminggu je kempen, saya akan gila-gila, siang malam pergi petang tak tidur. Nak kempen pastikan saya ni dipilih. Itu untuk orang politik. Kan dia kena jaga masa dia kan. Lagi budak muda cara dia lah. Untuk sebahagian yang memilih untuk tinggal di pondok, orang tua lah. Lain. Betul tak? Ia juga dari sudut banyak kluster tadi tu, ya, nilai yang berbeza sekali ialah sesiapa yang terbabit dalam dunia ilmu, dalam dunia pentarbiyahan, dalam dunia dakwah. Itu lagi beza penilaian, pentakrifan waktu dan masa. Okey. Baik. Maka buku ni nak cerita pasal apa? Buku ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, fokusnya ialah tentang nilai masa di sisi ulama, di sisi pencinta ilmu. Tengoklah berapa biji buku dia dah tulis. Berapa banyak student yang telah dikeluarkan, yang telah graduate dengan dia. Saya juga baru ni, malam Jumaat baru ni pergi satu maulid, ceramah Datuk Seri Zulkifli Al-Bakri, yang mantan Menteri kita kan. Dia ceramah. Tapi saya jumpa masa makan tu, saya jumpa seorang, dia tegur saya. Dia kata, "Ustaz, doktor ingat saya tak?" Mana dia nak ingat? "Doktor kenal saya tak?" "Tak ingat, saya tak perasan." Baik, kau mengaku cepek. Dia tak ingat dia ni. Dia dah tua, dia dah lupa. Dia cerita dulu saya ambil subjek dengan Ustaz. Di universiti dulu, di kuis, dia ambil satu madah subjek dengan saya. Saya tanya, subjek apa? Saya mengajar 3 subjek. Dirasah Nasiyah, Masadir dengan Fiqh Ibadah. Dia kata fiqh ibadah. Okey lah. Tapi dalam hati saya sambil makan kambing tu kan, agak-agak budak ni kena berdiri magnet ni. Saya garang mengajar. Siapa yang tak boleh pick up dengan saya punya subjek tu, saya suruh berdiri. Walaupun budak tu dah degree, dah umur 23 pun saya suruh berdiri lah. Agak-agak dalam hati kan, dia ni tentang kena berdiri magnet ni. Tapi sekarang dia dah jadi apa tuan? CEO syarikat Zuha, antara syarikat yang sekarang tengah meletup lah, tengah bagus lah dia punya bisnes dia, umrah haji dia, yang 3 tahun katanya dah dapat anugerah cemerlang dekat kebangsaan kita lah tuan-tuan. Jadi maknanya saya kena nilai diri saya ialah banyak mana student yang telah saya hasilkan kan. Berapa ramai orang yang dapat qana Tuhan dengan ilmu yang kita kongsikan. Ini masa yang ada pada untuk orang yang terbabit dengan dunia ilmu, dengan dunia dakwah tuan-tuan. Maka buku ni nak cerita siapa? Memanglah cerita tentang Imam Syafi'i nanti. Memanglah kita berkenalan dengan Imam Syaukani. Memang kita nak tahu siapa dia Imam An-Nawawi. Ini semua kita akan jumpa lah nanti tuan-tuan. Ya, tokoh-tokoh ni masya-Allah tuan-tuan. Ya, dan sebenarnya nak bagi semangat ya kepada pemuda kita. Betul tak dia tulis tu? Baris yang ketiga kan? Ya, bagi membangkitkan semangat pemuda kita. Tapi yang depan-depan ni yang tua ke yang muda ramai ni? Walaupun tua je, tetapi kita ni ada nilai Ashabul Kahfi, futuwah. Apa futuwah? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Saya rasa Ustaz Hasmat dah susun kot, maknanya kahfinya bila, al-mulknya bila, Ustaz kan? Faham kan?
Mesti bacalah. Kalau boleh maghrib, kalau tak ada kuliah tu kan baca penuh je. Aurat Qusyasyiyah tu, Sidi Ahmad Al-Qusyasyi tu baca penuh. Tadi penuh dah. Amanar Rasul baca. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu ulul ilm. Surah Al-Imran baca. 3 kul baca. Tadi cantik dah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, baca. Baca penuh lah, sebab kita memondok ni memang kita nak rebut sebanyak mungkin pahala, betul tak? Sebab tu kita tak duduk kat bandar-bandar, kat pangkal-pangkal, kita berasing sikit. Kita beruzlah, kita berkhalwah supaya kita dapat ruang yang lebih ya untuk beramal, untuk membaca. Dan insya-Allah nanti saya kira bulan depan kalau panjang umur kita nak cadangkan juga buku perbendaharaan dua imam juga sebagai sedikit tambahan selawat dan zikir, insya-Allah yang saya kira wajar untuk ditambah ya, untuk kita baca, untuk kita jadikan amalan harian. Tuan-tuan, kita tambah lagi biar dia betul-betul padat, mantap. Kita manfaatkan waktu kita di pondok ni, di Al-Hijrah ni, untuk amalan-amalan soleh kita, bekalan kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Yo, buku ni sebut pemuda, tapi tuan-tuan walaupun umur dah pencen, tetap kita ni pemuda, tetapi umur dah banyak, badan dah tak terdayuh, tapi semangat masih muda. Apa semangat muda? Semangat nak mengaji, nak tuntut ilmu. Tuan-tuan cintakan ilmu. Okey. Taib. Kemudian Syekh dia komen, saya ingat buku ni mungkin terhasil sekitar tahun 90-an. Dia komen lah, dalam keadaan sekarang ni student mahasiswa dah tak mengaji dah. Kan kalau dia kata dia handal, tak ada handal, ada copy paste je sebenarnya. Thesis kita tu pun mungkin copy paste je, tiru-tiru je. Siap sebiji buku kan. Nak kata semangat, tak semangat dah. Tuan-tuan dan dalam kondisi orang yang hebat juga. Orang-orang yang dulu dia handal, sekarang dia pun dah lombek dah. Tak semangat mencuaikan tanggungjawab. Ustaz-ustaz pun dah tak mau ceramah dah. Kan? Asatizah pun dah lari dah, tak mau. Kan? Lari daripada tanggungjawab. Terlalu sedikit kita nak cari pelajar yang betul-betul mantap ilmunya. Ini menjadi kerisauan saya lah. Sebab saya punya pondok saya, student saya tak ramai, 30 orang je. Itu satu masa. Tapi risaulah kalau budak kita belum boleh baca kitab, budak kita tak sampai target hafazan, budak student kita bacaan pun tak berapa mantap. Jadi kita risaulah, tak mantap ilmunya. Ya. Jadi apa kesan dia nanti? Kesan dia nanti ialah, tuan-tuan sekalian, lenyap, hilang kegemilangan, lenyap kecemerlangan, orang semua malas, orang semua dah tak fikir untuk mengaji. Dia sampai terketan lompek ya sekolah. Dia kata terketan 5 pun SPM bukan boleh kojo pun. Kan baik dia meniaga. Kan baik dia terus. Yang tahfiz pun sama juga otak dia tu. Kenapa nak berhenti? Ada student saya tanya, kenapa nak berhenti? Syekh, saya nak jadi diri sendiri. Diri sendiri? Habis sekarang kau bukan diri kau ke? Tak. Kalau kau pakai jubah putih, kena menghafal, itu bukan diri sendiri. Habis diri sendiri apa? Tuan-tuan faham tak anak kita? Diri sendiri tu apa? Dapat motor sebiji, dapat handphone sebiji, dapat sodot vape, dapat main lepak sampai tengah malam, subuh mungkin terlajak. Itu diri sendiri bagi dia. Apa maknanya ni? Tunggulah 20 tahun akan datang, tunggulah 30 tahun akan datang, generasi yang sekarang ni akan membesar, dia yang mencorakkan negara kita, memang punah lah jawab. Faham tak? Jadi sekarang ni generasi ini yang kita boleh baca, yang mencorakkan masa depan negara kita. Tuan-tuan, jadi apa lagi kata Syekh pada halaman yang kedua? Ia melahirkan kelemahan, kemunduran. Memanglah dari sudut teknologi, ekonomi, dia punya apa? Kita kata pertanian, agro. Mungkin dia modern sikit, dia tiru Thailand. Okey, baguslah. Mungkin dari sudut kecanggihan teknologi, dia cepat. Kan, bayar lebih dapatlah canggih sikit. Okeylah, baguslah. Kan? Tapi tuan-tuan, dari sudut pemikiran, tahap keilmuan, saya dengan guru saya dah banyak beza. Okey? Tuan-tuan, kalau orang Sorban, ni acik-acik ni orang mana ni? Banyak orang Kelantan nampak ni. Kau orang pantai semua. Daripada mana? Hajah-hajah. Wambau. Congkau. Dokek lah. Semua orang Wambau ni. Lain? Hajah?
Orang mana? Wah, jauh sikit lah, merentas, Masya Allah. Tuan Haji? Masya Allah, Kelantan tuan? Kedah, ui, ini betul-betul jauh. Masya Allah, tuan? Terengganu? Ui, package ni, Masya Allah, semua ada. Kepelbagaian warna-warni Malaysia, semua ada. Alhamdulillah. Kan? Ui, ini handa lah tuan, dapat orang ni 5 tahun esok, penuh lah semua kan. Nanti international nanti kan, orang luar pun datang mengaji sini, Masya Allah. Okey, tak apa. Mungkin sebab bahasa saya boleh faham ya. Boleh faham ya. Jadi maknanya apa? Kalau saya bandingkan diri saya dengan guru saya kan, 3 bulan lepas meninggal mufti Sahibus Samahah Datuk Yusuf Ahmad kan, dah meninggal Datuk Mufti. 2017 meninggal guru saya mufti lah. Yang ketiga Sahibus Samahah Syekh Datuk Syekh Murtada Ahmad, guru kita meninggal kan. Guru kita ni semua dah meninggal, dan kita ni tak dapat mewarisi keilmuan mereka sepenuhnya. Okey, itu guru saya meninggal. Nanti saya meninggal, ramai-ramai murid saya ni, siapa yang warisi ilmu saya ni? Mungkin orang awam ni tak berapa lah, tapi di kalangan student kita kan, maknanya kalau setakat hari ni ukuran saya ialah mereka juga masihlah belum dapat mencapai piawaian standard yang saya punya setakat ni lah. Kan budak kita umur berapa? 17. Saya 49. Jadi student saya dia tak dapat lah nak boleh daripada surah An-Najmu tadi, Maghrib tadi, macam mana saya boleh kembangkan surah tersebut. Bukan sekadar saya tahu surah, tapi kita dapat membayangkan huraian tafsiran ayat itu macam mana, apa dia punya ibrah ayat itu. Nampak tuan-tuan, itu baru satu ilmu tentang tafsir, tentang Quran. Dan pelbagai lagi tuan, maknanya kita nak cerita di sini, ilmu kita semakin nak kiamat ni tuan, semakin menipis, semakin tak berapa mantap. Itu maknanya kita boleh faham. Baik, kita pindah halaman yang ketiga. Maka tuan-tuan, kita nak tengok nikmat yang Allah kurniakan kepada kita ni ada 2 jenis. Okay, Alhamdulillah, nikmat kita ada 2. Okay, iaitu ayat yang sering kita baca, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sekiranya, saya ambil yang tengah tu nampak ya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak mampu untuk menghitungnya. Tak mampu kita nak kira nikmat Allah banyak. Nikmat kita duduk memondok, nikmat kita dapat semayang maghrib tadi, nikmat kita insya-Allah 20 minit lagi kita dapat solat isyak. Nikmat kita tuan, mata kita walaupun pakai spek bersih boleh nampak lagi. Nikmat kita makan masih rasa nikmat, konyang lagi. Itu semua nikmat. Kan? Nikmat yang pelbagai, cuma dalam kitab ini dia bagikan nikmat kepada 2. Apa dia? Dia panggil usul dan furu'. Biasa dengar tak perkataan usul? Asal usul. Biasa dengar tak usul? Usul ni tuan, dari sudut ilmu apa yang tuan belajar? Usul. Usuluddin. Betul kan? Usuluddin. Itu tauhid, ilmu akidah. Satu lagi usul apa? Dipanggil usul fiqh. Usul fiqh. Sebelum ada fiqh, dia ada usul fiqh. Tu kalau nak jadi mufti, dia mesti mahir bab usul fiqh. Okey, macam mana SOP pengeluaran fatwa, tu namanya usul fiqh. Okey, esok saya akan ditampin membahaskan satu isu, iaitu GI PWTC nama dia, ataupun PBT. Saya akan, dan sebenarnya untuk pengetahuan semua, saya punya jadual malam ni lah jadual saya dengan GISB sebenarnya. Tapi dia dah semua dah terbubar, Wati Balkan dah tutup, jadi aku cek wati lain kat pantai lah. Sahabat-sahabat kita tu dia cuti sekejap dalam proses pemulihan insya-Allah. Nanti dia orang dah okey, mungkin dia panggil saya semula mengajar lah. Jadi sebenarnya slot malam ni lah slot di Seremban 2. Saya ada pengajian dengan kawan-kawan kita, geng-geng GISB. Saya mengajar diorang lah, tapi diorang sekarang ni cuti. So saya ambil peluang lah untuk berkenalan dengan ibu ayah sekalian. Okey, baik. Jadi usul fiqh, ingat usul fiqh dengan usuluddin.
Tetapi di sana ada ilmu furu'. Furu' ini cabang. Usul itu dia punya asas. Faham Kalau tak ada asas, tak ada tapak, tak ada cabang. Begitu kaedah dia. Boleh faham tuan-tuan? Maka Syekh Abdul Fattah rahimahullahu ta'ala, dia bagi kita contoh nak bagi faham. Apa contoh? Contoh nikmat furu', keluasan ilmu. Ilmu kita luas. Orang yang ilmu luas ni dia tak banyak komplain. Faham? Kenapa tak banyak komplain? Man kathurat tila'uhu qalla i'tiraduhu. Siapa banyak mengaji, dia kurang komen. Dia tak ada kata, apa pula berdiri pula ni maulid ni, selawat ni, apa kojo kau berdiri-berdiri ni. Dia tak komplain macam tu. Apalah kampung ni tak sambut maulid pula, tak sambut pun dia tak komplain. Apalah surau ni tak baca Yasin malam Jumaat, dia pun tak komplain. Faham tuan-tuan? Sebab kita faham ilmu ni dia luas. Nanti akan membabitkan banyak mazhab. Akan membabitkan bukan satu tarikat. Ya, saya ni dalam buku ni maknanya dia Ja'fariyah Ahmadiyah. Tarikatnya Ja'fariyah Ahmadiyah. Tapi saya kena ingat sebelum ada Ahmadiyah tu ada dulu Syadziliyah. Saya kena ingat di Mesir dulu antara tarikat yang dominan tarikat Ar-Rifa'iyah. Saya kena ingat di Mesir Syekh Azhar kebanyakannya ialah tarikat Khalwatiyah. Banyak. Jadi saya tak bolehlah kata saya je betul, tarikat saya je betul, tarikat lain tak betul. Tak boleh. Kan samalah kita ke Mekah nanti ataupun kita dah pergi buat haji, buat umrah, kita pun tak ada komen dia, imam tak baca kunut pun apa yang kita nak berayam-rayam, nak mengamuk-ngamuk, tak payahlah baca. Tapi kalau di sini tak baca, salah lah. Bukan salah dari sudut sah batal solat tu, sah sembahyang itu. Tapi kenapa tak baca? Kerana menurut kajian dan pendidikan falsafah saya, hadis kunut tidak sahih. Itu tak betul lah. Tetapi kerana imam tidak berkunut, kita follow je. Tuan-tuan pergi konvo anak di UK, kan, pergi berjalan melancung ke mana tuan-tuan, imamnya tidak berkunut, tidak menjadi sebarang isu. Sebab apa? Sebab kita mengaji. Kan, kalau ada masjid-masjid yang tuan-tuan hatta kalau katalah kita perlis, katalah dia tak baca kuih zikir macam imam baca tadi kan, dia baca masing-masing. Kalau masing-masing baca, okeylah. Dia masalah masing-masing tak baca, tu yang tak okey. Faham? Hingga membawa kita kepada jumlah rakaat tarawih. Kalau kita mengaji, ilmu kita luas, kita faham, kita ada guru yang boleh memuktamadkan pandangan itu, kita jadi senang, tak payah sakit-sakit kepala bergaduh. Ini keluasan ilmu, nikmat. Kan? Sihat badan, harta ada. Agaknya satu lot sini berapa kena bayar? Berapa yuran bulanan? Ini semua kos. Maknanya rezeki itu harta yang banyak tu nikmat. Kan? Solat sunat, ba'diyah, qabliyah, qiyam. Pastikan kita duduk ni ada target khatam Quran. Khatam Quran. Saya baru baca semalam agaknya. Tak selesai lagi suratul Anbiya. Hari Sabtu 2 hari lepas. Apa maknanya? Saya mengaji lambat. Kenapa saya mengaji lambat? Bukan mengaji lambat, saya lembat baca tak. Saya baca fasih lah, Alhamdulillah. Tapi maknanya jadual saya tu agak lambat untuk mengkhatamkan Quran. Tak dapat saya nak khatamkan seminggu sekali ke 10 hari sekali macam kita di Ramadan kan. Musim luar Ramadan ni, jadual kita agak padat, jadi kita baca tu beransur-ansur. Baru sampai surah juzuk 17, suratul Anbiya. Lambat lah tu. Tetapi saya harap ibu ayah yang ada dalam pondok ni, dia mesti target. Kan? Sekurang-kurang paling malih pun sebulan sekali khatam. Maknanya sehari satu juzuk. Betul tak? Sehari satu juzuk bukanlah satu benda yang terlampau banyak. Sehari satu juzuk tu maknanya kadar yang kita anggap sederhana yang boleh kita target. Apa ni ustaz? Cerita sehari satu juzuk. Esei baca sehari 10. Kalau 10 lagi padulah. Berapa hari khatam? Setiap 3 hari khatam sekali. Kalau macam tu lagi bagus lah, lagi sojuk lah tempat ni kan, lagi berkat lah. Okey, baik. Zikrullah. Okey, jaga sunnah. Macam-macam sunnah yang kita nak masuk syurga dengan Nabi SAW, jaga sunnah. Sunnah dalam dewan ibadat, sunnah keluar musalla,
sunnah kita dengan orang tua, sunnah kita dengan budak-budak, sunnah kita berwuduk. Ini semua sunnah-sunnah Nabi SAW. Sebelum kita sembang tentang Lubnan, tentang Gaza, nak pergi berjuang, tak mampu, kita bela, kita tegakkan sunnah tuan-tuan. Dengan sunnah ni insya-Allah Islam akan menang. Nampak tak? Macam-macam lagi sunnah ketika bertemu, masuk masjid, keluar masjid, kemudian dia sebut apa lagi? Membuang sebarang perkara yang menyakiti di jalan raya. Apa? Ini namanya tuan-tuan imatatul adha 'anil tariq. Kan ada benda yang tak elok kita sisihkan. Jangan kita tukang buang sampah, tukang buat sampah, kita yang tukang kutip sampah. Tuan-tuan kan? Jangan parking tengah alam mengganggu orang ramai nak lalu. Itu gangguan. Kan? Tuan-tuan ini semua nikmat. Kan? Dan banyak lagi perkara-perkara nikmat yang semua ini tuan-tuan sekalian dianggap nikmat yang furu' ataupun nikmat cabang. Tapi pada nota yang muka surat 3 tu kata Syekh, alangkah agungnya nikmat ini bagi mereka yang kenal nilainya, yang kenal barang. Tapi kalau orang tak kenal barang tuan-tuan, dia tak tahu nilai, dia tak peduli. Padahal itu omehnya tu, bagi kat budak. Apa jadi? Dia humban dalam longkang tu. Padahal tuan-tuan, ilmu yang kita mengaji ni lebih mahal daripada emas. Betul tak? Sebab itu orang-orang alim sebab apa? La tuqallid al-dhahaba ataupun al-yaqut ala a'nadil khanazir. Jangan kau kalungkan omeh permata itu di tongkok-tongkok babi. Babi dia tahu apa omeh perak, apa tuan-tuan, permata. Jadi ilmu lagi patut kita syukuri tuan-tuan. Sebab itu sunnah Nabi SAW, baginda yu'azzimun ni'mata. Apa? Nabi agungkan, Nabi hargai nikmat. Wa in daqqat, walaupun kecil. Mungkin hari ni intro tuan-tuan hanya dapat sikit daripada saya. Alah ponek dia letak, dah lah kena paksa beli kitab. Sikit dia dapat. Tuan-tuan, tetapi kita hargai. Ini nikmat ni mungkin first time dongan ni, ilmu ni mungkin pertama kali kita dapat. Tetap kita hargai tuan-tuan. Itu ilmu ni wajib kita syukuri. Alhamdulillah. Okey, kita pindah halaman yang keempat. Tuan-tuan, maka kata Syekh Abdul Fattah rahimahullahu ta'ala, saya berhenti 8.30 ya. 8.30 saya berhenti, saya buka soalan. Kalau ada soal jawab ya. Adapun usul nikmat itu banyak. Tadi furu' cabang. Ini kita pergi kepada usul. Tak terhitung tuan-tuan. La tuhsuha. Yang paling besar sekali ialah alhamdulillah tuan-tuan, mungkin seluruh kita ni saya kira lahir daripada keluarga Islam. Kan ada keluarga Hindu ke, keluarga Kristian ke ada? Kan kita lahir daripada keluarga Islam tuan-tuan, ini nikmat yang paling agung. Ataupun dia dapat taufik, hidayah, mengucap 2 kalimah syahadah, masuk Islam. Ini nikmat yang paling besar tuan-tuan, yang tidak ada apa-apa nikmat yang setara dengan nikmat beragama, nikmat Islam. Okey, satu. Kemudian tuan-tuan, dia kata apa? Ya, beramal dengan setiap tuntutan tersebut. Kalau kau buat, jangan pakai sutera lelaki, jangan pakai. Rambut, jangan kau kozak. Apa kozak? Topi botak, tengah ada rambut, jangan pakai. Jangan pula bertatu. Kita heran agaknya pemain bola tu, dia kalau tak ada tatu tu dia jadi pengkar ke? Dia tak terror ke? Misalnya dia tatu, jangan bertatu. Tu tegahan-tegahan, laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tegahan tinggalkan, perintah junjung. Kita ikut tuan-tuan. Ya, antaranya sihat, alhamdulillah. Dengan sihat ni kita dapat mengaji. Dengan sihat akal yang waras tuan-tuan, kita tahu rakaat solat, tahu nak baca apa, ni sihat, kesihatan, kesejahteraan tuan-tuan. Ya, dan semua nikmat lah, mata kita, mulut kita, semua panca indera tuan-tuan. Ya, ini semua dikategorikan sebagai usul nikmat. Okey, terus nikmat ilmu. Apa maksud nikmat ilmu tuan? Artinya mengaji ni satu nikmat. Apa-apa yang membabitkan ilmu semuanya pahala. Apa yang membabitkan ilmu semuanya syurga tuan-tuan, tu tak? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Saya tadi di perampangan.
Rizal buat kereta tadi kan, datang masuklah sikit ke dalam ni. Perjalanan Haji Saleh lagi tu 5.30 dah gerak, macam pergi ke Kuala Lumpur dia punya perjalanan dia. Haji Saleh 5.30 dia dah gerak dia kan, 5.30 dia dah keluar rumah. Punya jihad awal untuk ilmu. Tuan bayanglah. 5.30 keluar daripada, tapi Haji punya kawasan jam Taman Marida. Oh tuan-tuan, keluar bawa kitab, keluar mengaji kitab, saya terjemah kitab, tuan-tuan boli kitab, kita baca kitab. Semua itu dia membabitkan tuan kepada budaya Iqra. Ini agama kita, agama yang bukan mengikut secara membuta tuli. Agama yang tuan-tuan menghargai pemikiran, akal kita ni dihargai. Sebab itu Imamul Haddad diajar kita kan, ya, dalam wirid kita bukan hanya wirid zikir, bukan hanya wirid selawat, bukan hanya wirid Quran, bukan wirid hanya solat ba'diyah qabliyah, bukan hanya wirid puasa sunat. Wirid juga ialah kematangan akal kita berfikir, tafakkur nama dia. Bertafakkur tuan-tuan, itu juga wirid, berfikir. Kalau tidak bertafakkur, para fuqaha kita, ulama kita tak boleh pecahkan hukum, tak boleh keluar fatwa. Mereka rajin berfikir tuan-tuan. Jadi itu semua ilmu, itu semua pahala. Maka kata Syekh, kebahagiaan kita dunia akhirat bergantung kepada ilmu kita. Kan? Maka ilmu itu merupakan nikmat yang mulia. Dengan apa bentuk sekalipun, dengan apa cara sekalipun. Contoh, mencari ilmu. Kan berapa lah tua-tua ni belajar lagi duduk sakit kepala, baik pergi duduk kacau dodol ko, jahit baju ko. Tak. Itu sambil-sambil kita kata mengaji, kalau mengaji. Saya pun ada janji dengan orang kampung saya orang Dixon. Saya janji orang PD. Panjang umur saya 60 tahun esok, 11 tahun lagi lah insya-Allah kalau panjang umur, saya balik mengajar pula di kampung saya. Saya kurangkan sikit mengajar Seremban ni. Ada satu orang pencen tu, dia umur 61 dia kata, ya Allah, panjangkan umur saya sampai saya dapat belajar dengan Dr. Syuhada. Tak tunggu 11 tahun lagi tuan-tuan insya-Allah. Jadi semua itu pahala. Tuan-tuan, ambil manfaat dengan ilmu, apa lagi? Kan? Mencari, mengambil manfaat, apatah lagi kalau kita mengamalkan ilmu kita. Saya kira di sini mungkin Tengku dan Ustazah mungkin tak fokus sangatlah subjek yang berat-berat. Tetapi yang penting orang dah sini happy, bahagia, dapat beramal, itu yang paling penting sekali, kan? Tak nak semak-semak samun kepala dengan dunia yang macam-macam cobaan dan godaan itu. Di sini kita duduk beramal. Kan? Amalkan ilmu. Bukukan ilmu untuk rujukan. Sebarkan ilmu. Hari ini ataupun kalau tak bercetak pun hari ini orang suka tulis apa? E-book, semua tu. Bantailah kau E ke D ke, yang penting kau tulis, kau manfaatkanlah. Tuan-tuan ya, banyak lagi contoh tuan-tuan sekalian, ya. Tetapi kata Syekh apa? Tak dapatlah saya nak cerita panjang-panjang. Sebab apa? Kalau saya beletir panjang-panjang, saya tak jaga ilmu. Kau cerita buku tentang nilai masa, kau tak pandai jaga masa. Tak boleh lah macam tu, faham? Kan penulis buku tentang nilai masa, dia datang lambek. Tak boleh. Kan? Jadi ingin tuan nilai masa. Cerita pasal masa, semayang lambek. Tak boleh macam tu kan. Tuan-tuan Jadi itulah besarnya nikmat nilai masa. Maka insya-Allah perbahasan kitab ini akan menjurus kepada menyedarkan kita, memotivasikan kita ibu ayah sekalian tentang betapa besarnya nilai masa di sisi ulama. Okey. Pendalilan tuan-tuan kita boleh baca sedikit ya. Ada 10 minit lagi. Minta maaf lah kalau saya panjang, tapi saya rasa tak berbaloi pula. Kau berhenti azan isyak kan. Lepas 8.30 soal jawab, baru kita azan, baru kita sembahyang isyak. Tuan-tuan, maka pada halaman yang kelima didatangkan beberapa dalil. Okey, beberapa dalil tentang nikmat, antaranya nikmat yang paling besar iaitu pergantian siang dan malam. Okey, boleh. Kalaulah akhirat nanti, kata Tuan Guru Dr. Yusri malam tadi, maulid penutup, maulid negeri beradat, kalau kiamat nanti dia dah tak ada malam. Kiamat nanti dah tak ada malam. Tuan-tuan, ya, sebab tak ada matahari, tak ada bulan dah masa tu. Kan? Maka tuan-tuan sekarang ini nikmat, tengok Allah bagi kita siang, Allah bagi juga kita malam tuan-tuan. Ini antara nikmat lah. Ya,
tuan-tuan boleh tengok ayat tu nanti. Ya, saya pindah terus ya kesimpulan surah Ibrahim itu pada halaman 5 kan. Allah Subhanahu wa taala menyebut dan menghitung nikmat-nikmatnya yang besar, yang agung, termasuk nikmat siang dan malam. Kan sehingga ulama dia bahas mana dulu, malam dulu ke siang dulu. Tu tuan-tuan baca nota kaki yang bawah tu kan. Ya, kedua-duanya merupakan zaman yang kita bincangkan ni lah. Kalau kita ambil lah 12 jam kan, siang dan malam, inilah tuan-tuan masa kita cari modal bekalan untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidur lalap, pahala kita berjalan. Kan tuan-tuan kan? Kenapa pahala berjalan? Kita ada jariah kita, ada amalan kita. Tuan-tuan, walaupun kita rehat, kita makan ni, kita bercuti ni, melancong ni, bersukan, tapi pahala kita berjalan. Kenapa tuan? Kerana bijak, pandai menggunakan masa dan waktu yang Allah berikan kepada kita tuan-tuan. Okey. Kemudian tolong buka muka surat yang ke-6, iaitu dalil ya yang Allah sebutkan, inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Tengok terjemahan ayat An-Nahl tuan-tuan, apa disebut? Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan Allah Maha Agung, Allah Maha Hebat. Tapi tuan, yang boleh fikir ni siapa? Yang boleh dapat manfaat ni siapa? Dia qaumi yaqilun. Bagi orang yang nak berfikir. Kan? Merenung, bertafakkur tuan-tuan. Ini dia. Ya, berfikir dan menghayati. Tuan-tuan sekalian, kemudian ya antara lain tuan-tuan dimuatkan juga dalam surah Al-Isra, ya, dalam surah Fussilat. Okey, tolong semak dengan saya surah Fussilat. Kita baca sama-sama, semua di kitab kan? Kita baca tuan ayat itu, wa min ayatihi itu kita baca serentak ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahun wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Okey, ini kalau kita jumpa ayat ini, insya-Allah surah Fussilat ayat 37, apa kita buat? Kalau dalam mushaf tuan-tuan akan ada tanda kepala masjid itulah, iaitu tanda sujud. Ini ayat sejadah kan? Antara ayat sejadah dalam Quran ada 14 tempat sujud. Antaranya surah Fussilat inilah. Tetapi yang berkait dengan tema kita ialah tanda kebesaran Allah malam dan siang, matahari dan bulan. Ini semua tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang Allah pinjamkan kepada kita yang wajib kita syukuri. Okey, berapa maksimum umur manusia itu? Ini boleh kita faham daripada halaman yang ke-7. Tuan-tuan, ketika penghuni neraka meraung-raung nak keluar. Kan mula-mula dia mintalah kautim dengan Zabaniyah, penjaga neraka, malaikat. Tak jalan dengan Zabaniyah, minta dengan malaikat apa? Ketua malaikat yang jaga neraka yang tak pernah sonyum tu. Malaikat apa? Malaikat Malik. Kan, qalu ya Malik, ya Malikul yaqdi alaina rabbuk. Wahai malaikat Malik, kasih settle lah, tolong selesaikan masalah kami. Tuan-tuan, nak minta balik ke dunia. Kan tuan-tuan, dia minta malaikat Malik. Tuan-tuan, malaikat Malik kata, kau duduk diam, qala khsa'u fiha. Diam kau, duduklah kau kekal selama-lama dalam api neraka. Ini tuan-tuan, Allah ingatkan ya tentang keadaan orang musyrikin, orang kufar. Tengok tu Allah sebut ya, wahum yastarikhuna fiha. Mereka berdoa apa? Sambil merayu, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Balikkan kami ke dunia, kami nak beramal soleh. Bagi kami buang masa, kami mabuk dunia, kami tak pandai solat, kami tinggalkan perintah Allah. Ya Allah, balikkan kami ke dunia. Masya Allah tuan-tuan, kita kan, kita duduk di Malaysia ni tuan-tuan, alhamdulillah kan, di Malaysia ni lah, saya fikir kan kita masih banyak peluang untuk mengatur kehidupan kita. Kan seperti kau lah, kan nak pergi duduk kat Mekah pun boleh, nak pergi masuk pondok pun boleh, nak pergi ke Pasir Tumbuh pun boleh. Maknanya kita boleh memilih tuan-tuan. Maknanya kita alhamdulillah masih sempat memilih tempat yang betul untuk beramal. Tapi jangan terkejut
Ada sahabat-sahabat kita yang mungkin lebih tua daripada kita, tapi dia belum dapat nak mula lagi. Dia tak jumpa jalan lagi, tuan. Akhirnya na'udzubillah min dzalik, Allah sebutkan awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Apa nadhir? Nazir itu ialah peringatan demi peringatan, termasuk uban di kepala kita. Ini peringatan, sakit peringatan. Peringatan demi peringatan telah disampaikan, tetapi apakah kalian ambil kira nasihat, panduan yang dibawa oleh Nabi dan pewaris Nabi? Ambil perhatian tak? Tuan-tuan, maka halaman yang ke-8 sebagai penutup pengajian kita malam ni, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan umur yang panjang. Tuan-tuan, umur panjang wajib manfaatkan dengan iman, dengan amal soleh. Umur kita itu kayu pengukur, kan, apakah kita taat ataupun ingkar. Kalau ikut tafsiran Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, kau dah duduk lama tu berapa? Kita kata tak lama lah ya Allah, tak sempat pencen pun 58 dah mati. 58 lama tu. Kau berapa mati? 48. Tak cukup lah ya Allah. Apa tak cukup lah? Cukup lah tu. Kita khabar tak cukup, tapi sebenarnya umur tu cukup untuk menjadi modal kita, bekalan kita untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala, kan? Jadi kata Imam Ibn Katsir di situ apa? Kau dah hidup lama, kan? Kalau kau manfaatkan, masya-Allah, kau akan bahagia dunia dan bahagia akhirat. Tuan-tuan, dan kata Sayyidina Qatadah rahimahullahu taala, tuan-tuan, kata beliau radhiyallahu anhu, sahabat, ya, ketahuilah umur yang panjang itu satu hujah. Jadi minta berlindung kepada Allah daripada umur yang panjang tapi tak menurih. Berapa umur? 88. Quran boleh baca? Tak boleh. Boleh nyanyi je. Jadi rugilah. Berapa umur? 73. Berapa kali khatam? Tak pernah khatam. Khatam lain je. Tak boleh lah, tuan. Umur panjang tapi tak beramal soleh. Tak ada modal untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bissawab. Jadi itulah yang sempat kita bicarakan pada malam ini. Alhamdulillah, ala kulli hal. Jadi saya dah 8.30 ni kan, saya buka kepada sesi perbincangan. Tak apalah, kalau luar topik ni pun kalau boleh jawab saya jawab, kalau tak boleh saya buat bulan depan. Silakan. Kita mula dekat siapa dulu? Kiai dulu. Kiai punya songkok tinggi-tinggi ni bukan JSB kan? Tak adalah, JSB tu bukan salah semua dah, salah sikit-sikit adalah. Kita doakan dia dapat dibetulkan, balik ke pangkal jalan tu ya. Dia pun baik macam kita juga, orang baik. Ada soalan? Masya-Allah, ini macam panjang ustazah ni. Boleh bah saya tengok ni Bismillah. Okey. Waalaikumsalam. Okey, tuan-tuan. Ustazah disediakan 3 soalan. Satu, ketiga-tiga ni ustazah boleh jawab ni, tapi saya wakil dia. Adakah setiap saat memang Allah akan hisab dan akan diberi balasan? Ya, betul. Setiap detik kita, masa kita, minit kita, jam kita, semuanya ada kiraannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul? Kan, jadi maknanya kita kena, sebab tu dalam kitab tasawuf, antaranya kitab Imam Al-Haddad, Adab Suluk Al-Murid, dia kata murid yang mencari Tuhan, murid yang mengikut panduan Nabi SAW, dia kedekut dengan masa dia. Apa kedekut dengan masa? Maghrib Isyak kau jangan nak WhatsApp dia tak ada nak keluar dia nak mengaji. Betul kan? Kedekut dengan masa dia. Waktu ni waktu aku solat. Waktu ni kau jangan nak gaduh nak ajak aku minum, tak ada. Jadi saya simpulkan, ya, maknanya memang setiap detik saat itu semua akan dihitung, akan dihisab, ya, sama ada dengan kiraan pahala ataupun dosa. Tuan-tuan sekalian, saya teringat dalam surah Kahfi. Kita baca hari Jumaat kan? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Okey, kita baca hari Jumaat ataupun malam Jumaat kan Kahfi kita. Maka nanti dalam catatan rekod kita masing-masing, mudah-mudahan kita ni ashabul yamin. Terima catatan dengan tangan, buku catatan dengan tangan kanan insya-Allah kan. Apa dia? Dalam kitab itu dia tak delete saghiratan yang kecil ataupun kabiratan yang besar.
Antara tafsir, seingat saya tafsir Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang kecil itu ialah senyum. Senyum masuk. Yang besar itulah golak. Senyum dan gelak kita pun masuk dalam rekod catatan kita. Jadi maknanya memang detail lah. Detail satu bab, kemudian memang setiap apa yang kita buat tu, kalau mendatangkan pahala, menguntungkan kita. Kalau mendatangkan dosa, merosakkan kita. Itu tuan-tuan, itu respon yang pertama lah. Yang kedua, apakah hukum masa yang dirugikan dengan perbuatan yang tidak bermanfaat? Alamak, ini macam soalan punya kenoden kan ni. Dan tengok dia tu Fatah dengan Fatah Amin tu dengan Fazura tu, dia baca jugalah. Tapi dia tak adalah baca lah bergosip-gosip. Saya akan tengok dari sudut hukum, macam mana fatwa. Saya cuba tengok macam tu lah. Maknanya soalan yang kedua ni kata, menggunakan handphone, tengok drama. Dia kalau cerita Mak Kilau boleh tengok. Cerita-cerita yang menimbulkan keinsafan, sejarah Islam, sejarah perjuangan, apatah lagi memang mesej-mesej yang jelas. Kalau macam tu okey lah. Tapi tuan-tuan tengok cerita macam tu mengantuk. Tak ada lawan-lawan. Sejarah Imam Syafi'i buat kitab pengembangan Falali macam ni, masuk kelas syahadat pun sama yang mengantuk kan. Apa barang dia kata kan. Tuan-tuan, melayan media sosial, tengok buka kitanya Facebook, Syekh Nuruddin, mengantuk. Buka tuan-tuan, Ustaz Don, mengantuk. Kan? Tapi kalau yang cerita-cerita yang sensasi, yang arah-arah al-merapu tu, kita tak mengantuk. Kita punya menguap tu hilang serta-merta. Jadi tuan-tuan, betul lah. Di sini nasihat untuk saya dan kita semua. Kalau benda tu tak datangkan manfaat kepada kita, tak mematangkan ilmu kita, tak mematangkan fikiran kita, tak menambahkan iman kita, tuan-tuan, berhentilah. Okay? Tak payahlah kita join lagi cerita-cerita, tuan. Kau melinteh, dia memang melinteh lah. Tu gunung Facebook tu dia melinteh kat iklan ni kan. Tak payah baca. Kan? Tengok yang manfaat sahaja. Itu kalau tuan-tuan maqam muraqabah dah tinggi lah. Tapi kita maqam awam ni, tuan, yang itu yang kita tertengok, alasan tapi tuan-tuan, dia menghabiskan masa kita. Tak sedar. Dia tengok tadi 8.30 ni, sampai 11.30. 3 jam masa. Ibu ayah, 3 jam ni boleh buat apa 3 jam ni? Apa benda kita boleh buat 3 jam? 3 jam ni kalau Quran, tak payah 3 jam penuh dia. 1 jam Quran, 1 juzuk kita dah boleh baca. 1 jam yang kedua kalau kita nak mutalaah, nak muzakarah, nak tengok balik silibus yang kita belajar tu. Buku ni tuan-tuan baca 2 jam boleh khatam ni. Sebab dia bukan berat pun kandungan dia cerita, motivasi. Kitab ni kan, tuan-tuan baca sini pun boleh faham. Kan? Tapi saya nak bagi subjek yang ringan dan kita nak selitkan dengan mesej-mesej yang lain lah. Tuan-tuan nampak tak? 1 jam yang kedua baca kitabnya. 1 jam yang ketiga kerja selawat. InsyaAllah syurga lah tu. Kan? Selawat sekali tuan-tuan pahala 2 kirat. 1 kirat seberat Gunung Uhud. Sekali selawat 1 kirat, 2 kali selawat, 10 kali selawat. Kalau kita nak isi masa kita lah. Tapi tuan-tuan, ini taufik. Taufik ataupun lawan taufik lah khizlan. Khizlan apa? Duduk tempat baik, dia tak jadi baik. Itu khizlan itu. Orang pergi mengaji, kau lagi. Itu khizlan nama dia. Kita nak taufik, tuan-tuan. Maka moga Allah taufikkan kita memilih bahan-bahan yang baik, yang bermanfaat untuk mengisi modal untuk kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Soalan terakhir bagi panel yang pertama, apakah amalan yang kita boleh buat nak ganti semula masa yang kita mungkin dah terlajak, yang kita dah terlanjur, yang kita tak pandai nak isi. Kita mungkin zaman-zaman jahiliah dulu kita tak tahu, kita semayang lambek, kita mungkin semayang pun ada tak qada lagi, contoh dia tak settle dengan pisang, tuan-tuan, semayang ni dah settle lah ustaz. Saya dah hantar 1 tandan pisang omeh kat masjid pantai tu. Kita tak settle dah, semayang kena qada. Jadi maknanya kalau ada perkara-perkara kita zaman-zaman sisi gelap kita yang kita mungkin ada tertinggal solat, ada terambil hak orang. Jadi sekarang kita dah mengaji, kita dah tahu, masya-Allah tabarakallah, ya anak-anak tahfiz, lebih-lebih anak tahfiz, ya kita akan sama-sama perbaikilah. Maknanya dengan istighfar, dengan taubat. Kalau membabitkan kita dengan Allah,
selesailah taubatan nasuha. Tapi kalau membabitkan dengan orang lain, apa, dia kelepet kitab kawan tu, kitab nilai masuk kawan tu dia ambil kan, dia punya kitab dah salah letak, bulan depan nak ngaji lagi dah hilang, dia ambil kitab kawan dia padam nama orang kawan tu, dia tulis nama dia, ni dosa lah kan. Kalau dah silap berdosa, pulangkan balik barang itu. Jadi saya kira itulah kesilapan-kesilapan kita yang silam itu masih sempat untuk kita perbetulkan, untuk kita perbaiki, dan dengan mengisi tuan-tuan sepenuhnya waktu kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Tidur, pahala. Makan, pahala. Tanam pokok, pahala. Tengok pokok, pahala, tuan. Pandai-pandai bagi masa, semuanya jadikan saham jambatan menuju ke alam akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Soalan live ada yang nak bertanya terus? Ada soalan yang nak tanya direct dengan saya? Al-Fadhil Tuan Imam? Tak payah tanyalah. Okey. Yang Somban ni dia dah biasa jumpa, dia boleh tanya bila-bila masa. Kita fokus pada abang-abang yang dalam pondok ni, acik-acik yang dalam pondok. Okey. Kalau tak ada, saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis. Jadi saya mohon maaf kalau apa-apa bahasa yang mungkin tak apa-apa sesuai. Jadi insya-Allah pertemuan kali pertama ni akan membawa kita kepada pertemuan yang akan datang yang lebih serius, yang lebih fokus kepada pengajian kita insya-Allah. Sekali lagi saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.